Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita diteruskan tajuk sastra tadi secara lebih mendalam, iaitu tentang kajian bentuk sajak. Okey. Untuk menghuraikan kajian bentuk sajak, kita mestilah membuktikan sama ada sebuah sajak itu berbentuk bebas atau masih terikat, seperti yang cikgu ajarkan pada kelas yang lalu pada hari Isnin. Terikat kepada sebarang penulisan puisi tradisional seperti pantun dan syair atau puisi moden. Puisi moden sajak. Terdapat 6 perkara penting yang menjadi pokok atau teras dalam membuat kajian bentuk sajak. Ini ada 6 perkara untuk menjelaskan bentuk sajak ini yang perlu kamu ketahui, yang perlu kamu kuasai. Yang pertama sekali di sini diperlihatkannya di sini adalah menyatakan beberapa rangkap di sini. Menyatakan beberapa rangkap, berapa rangkap keseluruhan sajak. Sebagai pendahuluannya. Sekarang ada caranya macam mana menjawab, menulis. Okay. Kemudian yang kedua, meneliti atau mengira jumlah baris dalam satu rangkap serta menyatakan namanya. Bukan namanya, namanya. Okay. Kita ni teliti, kita ni kira berapa baris dalam satu rangkap. Tadi mengira rangkapnya, yang ini mengira berapa baris dalam satu rangkap. Okay. Kemudian di bawah itu, di sini ada dinyatakannya sekiranya tidak ada nama diberikan, cuma menyatakan jumlah baris, maka tidak akan diberi markah pada bahagian ini. Artinya kamu tidak akan dibagi markah. Kalau kamu bagi jumlah barisnya sahaja, tidak kamu bagi namanya yang macam monoton, distikon, terzina, sextet, queen, quatrain dan sebagainya tu, maka markah tidak akan diberikan. Okay. Yang ini tadi markahnya satu markah. Okay. Kemudian yang ini satu markah untuk keseluruhan rangkap. Kamu kira satu markah sahaja. Artinya kalau kamu terlupa satu saja namanya, maka markahnya ni akan bertukar menjadi kosong. Okay. Kemudian yang ketiga, meneliti jumlah suku kata. Jumlah suku kata ataupun SK dinamakannya sana dalam setiap baris pada setiap rangkap sajak. Jadinya kamu perlu menyatakan berapa keseluruhan jumlah suku kata sajak tersebut, iaitu dari jumlah suku kata yang sedikit, jumlah yang paling sedikit, okay, daripada jumlah yang paling sedikit sehinggalah kepada jumlah suku kata yang paling banyak. Ada dua, yang paling sedikit dan yang paling banyak. Okay. Kemudian ini catatannya, penting dinyatakan rangkap dan barisnya. Mesti diberitahu macam mana ni. Macam mana beritahu rangkap dan barisnya, rangkap berapa, baris berapa. Ni nah. Beritahu. Kemudian sekiranya salah menjawab sama ada jumlah suku kata yang sedikit atau suku kata yang banyak, tidak akan diberi markah pada bahagian ini. Sama. Markahnya di sini adalah 1. Jika sekiranya kamu salah menjawab, maka satu markah ini ia hilang, akan bertukar menjadi kosong. Okey. Seterusnya, yang seterusnya lagi, tunggu tukar warnanya dulu. Meneliti jumlah patah perkataan ataupun PP. Patah perkataan bagi dalam setiap baris pada setiap rangkap sajak. Artinya, setiap baris kamu kira berapa patah perkataan. Daripada atas sekali sampai ke bawah sekali kamu kira. Okay. Jadi untuk highlightnya di sini, kamu perlu menyatakan berapa keseluruhan jumlah patah perkataan sajak tersebut, iaitu dari jumlah patah perkataan yang paling sedikit. Okay. Jumlah patah perkataan yang paling sedikit. Kamu nyatakan macam ni contohnya. Rangkap ke berapa, baris ke berapa. Kemudian kemudian jumlah patah perkataan yang paling banyak. Ni nah. Jumlah patah perkataan yang paling banyak. Kamu nyatakan juga. 2 tu saja. Yang paling sedikit dan yang paling banyak. Beritahu berapa patah perkataan yang paling banyak itu. Okay. Kamu nyatakan rangkapnya. Rangkap ke berapa. Kamu tulis. Sama ni. Ni nah. Sama. Kamu tulis juga di sini. Apa perkataannya. Itu caranya menjawab. Okay. Catatannya di sana, penting dinyatakan rangkap dan baris. Macam mana ni? Rangkap dan barisnya.
rangkap berapa, baris berapa. Kemudian tulis sajak tersebut sebagai pembuktian. Ini tu yang tulis satu ni. Ni, tiada pernah padam selari pinggiran waktu. Yang itu tulis. Okey. Sekiranya salah menjawab sama ada jumlah patah perkataan yang sedikit ataupun patah perkataan yang banyak, tidak akan diberi markah. Anda ada markah. Markahnya 1 ni. Markahnya 1. Kalau salah sebuting saja jadi kosong. Okey. Seterusnya yang kelima. Kan ni suruh 6 tadi. Yang kelima. Yang kelima, kita ni cari warna lain lagi. Meneliti susunan rima setiap satu baris sajak pada setiap rangkap. Ni lah. Panjang sampai sini saja. Okey. Meneliti susunan rima pada setiap rangkap. Ni. Meneliti, sekejap. Supaya nampak. Meneliti susunan rima setiap satu baris sajak pada setiap rangkap. Artinya setiap baris satu, kamu cek rimanya di ujungnya. Huruf di ujung sekali. Sama ada dari segi persamaan atau perbezaan bunyi huruf setiap akhir perkataan ataupun masih terikat kepada rima puisi tradisional atau sajak. Kalau ini, AB ni pantun ni. Kalau sajak, ini. Ini sajak. Terbalik ni sebenarnya. Ini pantunannya ni kemarin ni. Yang ini bukan sajak, sebenarnya ia adalah perkataannya adalah syair. Okey. Rima hendaklah ditulis dengan huruf kecil sahaja. Pastikan rimanya tulis huruf kecil. Dan tanda sempadan mesti ada. Rima boleh digunakan sama ada tanda macam ni. Macam ni boleh menggunakan untuk menjawab rima. Atau jawapan kamu cuma ni. Ini nanti. Kelas yang seterusnya cikgu mengajarkan meneliti lagi tentang macam mana cara membuat rima, cara membuat jumlah patah perkataan, mencari jumlah suku kata. Okey. Sekiranya salah menjawab salah satu daripada huruf rima akhir tersebut, tidak akan diberi markah pada bahagian ini, markahnya 1. Kalau salah, macam biasa kosong. Okey. Dan yang terakhir, kamu perlu membuat kesimpulan. Kamu perlu membuat kesimpulan berdasarkan kajian sajak yang telah dibuat. Buat kesimpulan. Macam mana caranya membuat kesimpulan? Ada di bawah. Sekarang, nanti diajarkan kemudian. Catatan sekiranya menjawab bebas sahaja tanpa ada alasan, tidak akan diberi markah pada bahagian ini. Jawapan kamu sebenarnya, sajak ini berbentuk bebas kerana rima akhirnya tidak sekata, jumlah patah perkataannya dan jumlah suku katanya tidak sama ataupun tidak menyerupai pantun dan syair. Macam itu sebenarnya jawapan kamu. Okey. Pindah kepada tajuk. Bukan tajuk. Huraian tentang nama rangkap. Okey. Cikgu ulang lagi. Nama rangkap. Kalau ia satu baris dalam satu rangkap, serangkap ini maksudnya satu rangkapnya. Satu baris sahaja namanya monoton. Namanya. Okey. Kalaunya dua baris dalam satu rangkap, namanya distikon. Kalaunya 3 baris dalam satu rangkap, namanya terzina. Kalaunya 4 baris dalam satu rangkap, namanya quatrain. Quatrain. Sekejap. Bagi tarang dulu. Namanya quatrain. Kalaunya 5 baris dalam satu rangkap, namanya queen. Ini mesti dihafalkan ya. Kalaunya 6 baris dalam satu rangkap, namanya apa namanya ni? Dah kelihatan dah ni. Sextet. Kalau 6 baris dalam satu rangkap. Kalaunya 7 baris dalam satu rangkap yang sama, ada 7 baris, maka namanya ialah
septem namanya. Okey. Namanya septem. Kemudian kalau 8 baris dalam satu rangkap namanya oktav, dan kalau 14 baris dalam keseluruhan sajak, okey. Rangkap pertama dan kedua 4 baris, rangkap ketiga dan rangkap keempat 3 baris, maka ia dinamakan sebagai soneta. Macam mana mengaplikasikan ke semua-semua ni? Tani rujuk di bawah. Ini macam mana jawapan kamu nanti dalam O-level? Macam mana kita usulnya ni? Apabila sudah semua sekali dipelajari, topik bentuk sajak ni, sekarang isinya macam mana menjawab, maka macam manilah jawapan kamu ni yang cikgu mau. Okey. Ini markahnya, 6 markah tidak melebihi 8 markah. Ini kemudian, sudah semua selesai, sekarang bentuk sajak ni boleh cikgu terangkan lagi berbalik kemari. Okey, cikgu ambil contoh. Hari ini cikgu ambil contoh sajak Pak 2. Macam cikgu akan mengajar melihatkan macam mana mengira jumlah rangkap dan jumlah baris dalam satu rangkap serta macam mana bagi bernama. Macam mana kita ni bagi bernama? Okey. Yang ini, yang cikgu warnakan ini adalah tajuk. Tajuk ini tidak perlu dikira. Tajuk ini jangan dikira ni. Jangan dikira, siapa yang mengira, awas. Okey. Yang ini, yang cikgu warnakan dengan warna, tulisannya warna coklat ini, warna emas ini, adalah dinamakan rangkap pertama ni. Yang ini rangkap pertama. Okey. Kemudian, yang cikgu warnakan dengan warna hijau ni, warna hijau, yang ini rangkap kedua, dan yang ini, yang cikgu warnakan dengan warna merah ni adalah rangkap yang ketiga. Jadinya ada berapa rangkap semua sekalinya ni? Jangan dicampuran ni cikgu. Berapa rangkap? Okey, sajak ini mempunyai 3 rangkap. Jadi, jawapan kamu, cara menjawab gunakan ayat. Okey, caranya menjawab macam mana ni? Sajak ini mengandungi 3 rangkap. Atau kamu boleh buat sajak ini mempunyai 3 rangkap. Jangan dibuat nombor. Ija 3 tu. Okey, untuk markahnya di sini markahnya 1 kalau kamu menggunakan ayat. Baiklah. Seterusnya jumlah baris dan namanya. Okey, jumlah baris. Kita ni masuk dulu rangkap yang pertama. Ni rangkap pertama ni warna emas ni. Cuba kira berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ada 8. Maka, jawapan kamu, rangkap pertama sajak ini mempunyai berapa tadi? 8 baris. Apa namanya tadi? Kalau 8 baris, balik ke atas. Kalau 8 baris, apa tadi namanya? Nah, ini. Sekejap. Kalau 8 baris, namanya oktav. Okey, type perkataan oktav. Senang? Lepas perkataan oktav, koma. Okey, itu baru rangkap pertama. Rangkap kedua, yang warna hijau, berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baris. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, buat. Rangkap kedua mempunyai berapa tadi? 5
baris. 5 baris. Apa namanya kalau 5 baris? Ni nah. Quint. 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 Koma. Salah, dapat koma. Dan rangkap ketiga mempunyai berapa baris rangkap ketiga? Warna merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 baris. Mempunyai 6 baris. Apa namanya? Kalau 6 baris, sextet. S-E-K-S-T-E-T. Tutup bracket, titik, dan markahnya 1. Okey, artinya kamu sudah dapat 2 markah. Jawapan mesti menggunakan ayat macam mana? Boleh faham? Okey. Untuk mingguan ni, itu saja dulu untuk menganalisis bentuk sajak ni. Cikgu bagi kamu latihan macam mana. Ada sajaknya ni, cikgu bagi. Okey. Ada cikgu bagi pautan ataupun linknya ada grup WhatsApp. Kamu klik link itu dari kelas cake itu, kamu jawab di sana. Okey, 2 soalan ini saja. Mengira jumlah rangkap dan mengira jumlah baris serta memberi nama. Itu saja untuk minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.